Okay, hai gang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay, hari ni kita akan bincang pasal tajuk lain ni, tajuk bebas. Dan tajuk ini saya namakan sebagai penunggang agama. Okay, apa itu penunggang agama? Okay, saya daripada awalnya, dia secara dasarnya, dia diartikan sebagai agama yang salah ataupun ajaran sesat. Okey, dia ajaran sesat ni boleh berlaku sepanjang masa, iaitu mungkin orang tu dia menyebarkan fahaman baru. Ini cara-cara dia lah menyebarkan fahaman baru. Contohnya, dia telah bertemu malaikat ataupun menemui biasanya malaikat Jibril dan mendapatkan wahyu daripadanya, dan dia menyatakan bahawa dia membawa agama baru yang memperbaharui agama lain. Ini sama sekali tidak benar, kerana kita semua sudah tahu bahawa Nabi Muhammad itu adalah Nabi akhir zaman. Jadi takkan mungkin ada agama lain selepas Nabi Muhammad, dan takkan muncul lagi rasul atau Nabi selepas Nabi Muhammad. Okey, mungkin ada yang berfikiran macam, okey, nanti di akhir zaman mesti ada Nabi Isa. Nabi Isa akan turun ke bumi dan mereka beranggapan bahawa Nabi Isa akan bawa agama baru. Itu sama sekali tidak betul. Kerana Nabi Isa akan turun di akhir zaman nanti mengikut syariat Nabi Muhammad, bukan membuat agama baru, bukan memperbarui agama Kristian. Dia akan mengikuti syariat Nabi Muhammad dan menjadi umat Nabi Muhammad. Okey, kepada penunggang agama dia, macam penunggang agama dia akan menggunakan agama untuk kelebihan dia sendiri. Contohnya, macam pemimpin kata, saya akan buat satu benda. Contohlah kata saya akan buat satu upacara. Dalam upacara itu sebenarnya menyalahi hukum, tapi dia akan menggunakan juga dengan alasan, saya sebagai pemimpin, jika kamu tidak mengikut arahan saya, kamu dikira menjahaka kepada negara dan kamu mendapat balasan, iaitu kena hukum di dunia. Tapi dia tak tahu dia akan mendapat hukuman di akhirat. Okey. Cara terasnya, mereka akan menggunakan nama, pangkat, gelaran apa saja yang boleh membuatkan mereka rasa hebat, rasa bagus, supaya orang lain macam puji diorang, angkat diorang tinggi-tinggi, mengagung-agungkan diorang. Contoh yang pernah berlaku pada zaman dulu adalah pada zaman selepas Nabi Muhammad wafat, dan berlakulah wujudlah Nabi palsu yang bernama Musailamah Al-Kadzab. Dia menyatakan bahawa Nabi Muhammad seorang Nabi dan dia memperbaharui agama Nabi Muhammad. Yang disebabkan itu, disebabkan satu perkara lagi, dia adalah orang yang mulia dalam kalangan kaum dia. Kaum dia lah. Lepas tu, disebabkan itu dia dianggap sebagai dia mulia, mesti dia betul, apa dia cakap mesti betul. Jadi itu tidak sepatutnya berlaku, kerana memang dah terang-terang Quran kata Nabi Muhammad adalah Nabi akhir zaman. Bagaimana mungkin muncul lagi Nabi selepas baginda? Takkan mungkin. Sebabkan Musailamah itu menggunakan pangkatnya dan gelarannya, dia telah diangkat sebagai Nabi. Tapi itu kita semua tahu iaitu dia adalah Nabi palsu dan apa yang dia ajar adalah salah. Disebabkan itulah Khalifah Abu Bakar Siddiq telah menghantar satu bala tentera yang diketuai oleh Sayyidina Khalid Ibn Walid untuk menentang agama tersebut. Okey. Agama itu ditentang, walaupun ramai orang ikut, tapi tak betul juga, sebab agama itu memang agama yang palsu. Jadi jika kita ikut, dia berarti kita telah mensyirikkan Tuhan. Kita telah membuat perbuatan yang tidak betul, iaitu mengikut agama yang tidak benar. Okey, balik kepada yang asalnya, iaitu penunggang agama. Dia kebanyakannya memang ada. Memang ramai orang tak sedar, walaupun hanya dia berada di sekeliling kita. Boleh jadi kawan kita, boleh jadi orang yang baru kita kenal. Kita tak tahulah bila perkara ini akan berlaku, siapakah orang dia. Tapi apa yang kita tahu, kita kena tetap pada ajaran Tuhan. Okey, kebanyakannya ialah orang yang, macam saya kata, pemimpin. Yang kedua, mungkin daripada golongan orang berada. Dia boleh menggunakan harta untuk mendapatkan apa yang dia nak. Itu sama sekali tidak betul. Harta yang diberikan oleh Tuhan, sepatutnya kita menggunakan ke jalan yang baik, seperti bersedekah, mengeluarkan zakat, membantu orang yang tidak berkemampuan, dan juga apa caralah yang boleh membuatkan wang harta kita itu menjadi kita punya saham di akhirat. Tapi kebanyakan mereka menggunakan agama dan harta mereka juga. Seperti, aku ada harta, jika kau tidak mengikut kata aku takkan membantu kau lagi. Dengan cara itu, dia akan menggunakan agama untuk kepentingan dia. Biasanya dia bermula dengan orang yang kaya,
membantu golongan yang kurang berkemampuan. Dengan itu orang yang kurang berkemampuan itu akan macam berterima kasih lah kepadanya. Dan itu caranya, dia akan mengatakan bahawa jika kamu ingin balas jasaku, kamu mesti ikut apa yang aku ajar. Jika tidak, aku tidak akan terima apa sahaja yang kau telah berikan, dan kamu mesti bayar balik apa yang telah aku berikan kepada kamu. Itu sama sekali tidak betul, kerana itu telah menzalimi orang tersebut. Dan ketahuilah bahawa jika kita menzalimi seorang itu, Tuhan akan mendatangkan balasan kepada kita, bukan sahaja di dunia, malah di akhirat juga. Mereka juga akan menyembunyikan apa saja yang mereka beritahu, dan seperti fahaman lah, seperti mula-mula mereka membuat kekacauan. Dan ketahuilah bahawa azab Tuhan itu sangat-sangatlah berat, dan sepatutnya kita dah tahu dah, sepatutnya kita tak akan ikut benda tu, tapi benda tu berlaku juga. Mereka juga pada asalnya memang tidak takut pun, sebab mereka fikir bila mereka buat benda yang baik, orang akan pandang mulia, memanglah betul. Tapi dia akan fikir bahawa kemuliaan itu akan menggunakan, macam memberikan kelebihan kepada orang. Seperti macam, okey, kita dah mulia, kita pemimpin, kita boleh buat apa saja kita nak, kita yang buat peraturan. Jika orang tak ikut, kita akan bagi dia hukuman. Itu tidak boleh sama sekali. Ingat, nak buat peraturan, kita kena ikut pandangan orang lain, yang pertama. Yang kedua, mesti ikut agama. Jika kita melanggar agama, dia tak akan menjadi apa-apa, dia akan menjadi fahaman yang sesat. Mereka juga terutamanya memulakan cara mereka menyebarkan fahaman ini dengan menyebar kepada orang terdekat, seperti keluarga, ataupun sahabat, ataupun orang bawah mereka lah. Jadi dia akan menggunakan kelebihan yang mereka ada untuk membuatkan orang itu ikut apa saja yang mereka cakapkan. Seperti Musalamah menggunakan kelebihannya dalam kaum, dia kedudukan tinggi, jadi dia menggunakan untuk mempengaruhi orang lain, dan sebab itu kaumnya mengikut ajaran dia dan kaumnya menjadi sesat. Golongan yang mudah difahami, sebenarnya golongan yang mudah dipengaruhi, yang mudah dipengaruhi ialah terutamanya golongan yang kurang berkemampuan atau memerlukan bantuan mereka. Mereka akan gunakan kesempatan itu untuk mendapatkan apa yang mereka nak. Dan golongan yang agak mudah lah, memang sebenarnya mudah sangat untuk dipengaruhi, ialah daripada golongan kanak-kanak. Sebab macam orang-orang tua kata, anak ini ialah umpama selembar kain putih, ia apa yang akan mencorakkan mereka. Jadi jika mereka dicorakkan dengan cara yang salah, disebabkan itulah berlakunya penyelewengan dalam agama. Salah satu lagi, contohlah, dia ialah seorang pemimpin dan dia menggunakan apa yang fahaman dia terhadap orang-orang bawahan dia. Jadi dia akan menyuruh mereka menyebarkannya. Jika tidak, mereka akan dibuang kerja, mereka akan dibuang negara, apa saja yang membuatkan mereka, yang boleh mengancam keselamatan mereka. Dan mereka akan terutamanya mengajar kepada kanak-kanak. Sebab kanak-kanak tidak tahu apa yang orang tua buat, mereka ikut sebab mereka fikir orang tua buat apa yang betul. Sebab mereka, macam orang tua kata, dia makan garam daripada manusia, daripada daripada anak. Tapi itu satu perkara yang memang betul, tapi ada satu perkara yang kita boleh nak canggah, itu lepas mana apa nama mereka, ingatlah zaman sekarang ni teknologi makin moden. So kadang-kadang orang muda yang perlu mengajarkan orang tua, dan orang tua kadang-kadang akan fikir macam, kenapa mereka kena ikut cakap mereka? Sebab mereka dah tahu, tidak, aku lagi tua, aku lagi tahu, jadi aku patutnya buat apa aku buat, memang dia akan ikut. Itu sama sekali tidak betul, kerana tak semestinya apa yang kita cakap betul. Sebab ada benda yang kita tak tahu, ada benda yang orang lain tahu, dan bila orang lain bagi tahu kita tak nak terima. Lebih tepat lagi, dia seperti membangkang dalam diam lah. Jadi mereka akan, macam saya kata, dia akan sebar kepada kanak-kanak. Sebab kanak-kanak ialah mudah terpengaruh. Apa saja maklumat ataupun fahaman ataupun ideologi yang mereka dapat, mereka sepatutnya selidik dulu secara betul, sama ada itu mengikut syariat agama atau tidak. Jika perkara itu tidak mengikuti syariat agama, sorry to say, saya terpaksa katakan, itu telah menjadi satu fahaman yang menyeleweng dan bawa kepada ajaran sesat. Sebab kata salah seorang sastrawan, otak yang cergas datang daripada badan yang cergas. So kita kena aktif, kita kena tahu benda yang kita sepatutnya tahu. Apa yang kita tak sepatutnya tahu, kita tak payah tahu. Tapi kadang orang sekarang cuba, macam biasalah, cari perkara yang sepatutnya mereka tak tahu pun, seperti mencari kesalahan orang lain. Itu adalah sebesar-besar kesalahan yang telah dilakukan oleh manusia, mencari kesalahan orang lain dan tidak nampak kesalahan sendiri.
Walaupun kesalahan itu biasa kadang orang akan cari sekecil-kecil kesilapan orang lain terhadap diri mereka ataupun terhadap orang lain untuk memburukkan orang itu. Dan mereka kadang terlupa yang mereka telah menunjukkan sebesar-besar keburukan mereka kepada orang lain dan menyebabkan orang lain terasa, orang tahu benda tu tapi dia takkan nak percaya benda tu sebab perkara itu tidak betul. Mereka juga tak mahu percaya kerana apa saja mereka katakan, yalah kita sebagai orang yang lebih tua kan, kita kena terima juga pandangan sebenarnya orang yang lebih muda daripada kita. Tak semestinya apa orang cakap itu salah. Tapi jika dia cakap itu mengikut hawa nafsu, itu menjadi salah. Sebab kata salah seorang lagi sastrawan, sepandai-pandai topan lompat, pasti jatuh ke tanah juga. Itu biasa orang cakap. Tapi ada kadang orang lupa. Sepanjang-panjang akal pemikiran seorang, dia berjaya sangat pendek jika dia mengikut hawa nafsu dan amarahnya. Kebanyakan juga mereka akan menyebarkan faham ini kepada orang yang kurang berkemampuan kerana yalah, bila kita menyebarkannya kepada orang yang berkemampuan, kita tawarkan harta, apa saja yang boleh buat hidup mereka lebih senang, hidup mereka lebih terjamin di masa depan, mereka akan ikut walaupun perkara itu kadang mereka tak berfikir pun perkara itu betul atau tidak. Dan kadang-kadang orang suka menyebarkannya kepada orang yang lebih tidak mengetahui. Kerana bila orang tidak mengetahui, dia akan ikut apa saja, dia akan anggap perkara itu betul. Jadi sebab itu, lebih mudahlah kerja mereka untuk menyebarkannya. Dan kadang-kadang, ada orang suka gunakan macam air mata tangisan. Sebab bila orang gunakan tangisan, dia akan macam, oh orang tu telah menzalimi aku. Tak kisahlah, lelaki ke perempuan, orang tua ke muda, kadang dia akan guna juga. Sebab macam, okey, contoh, ada orang buat kita sedih. Kita menitis air mata dan orang macam, apa benda yang orang buat? Orang takkan tahu, orang takkan tanya. Apa puncanya? Kadang-kadang orang takkan tanya. Sebab apa orang tanya? Siapa yang buat? So, macam nak balas dendam lebih kurang. Jadi sebab itu, itulah salah satu senjata yang telah mereka gunakan untuk mendapat apa saja yang mereka nak. Ada juga di kalangan mereka yang menyebarkan agama ini yang menyatakan mereka lebih mulia daripada Nabi. Berfikirlah secara logik. Jika mereka diberikan kelebihan, memang ada orang yang diberikan kelebihan oleh Tuhan. Sebagai contoh, kelebihan ilmu. Kelebihan boleh nampak perkara-perkara yang gaib. Dan kadang-kadang orang menggunakan perkara itu untuk mengatakan mereka lebih mulia daripada Nabi. Itu sama sekali tidak betul kerana jika mereka diberikan kelebihan, ingatlah, mujizat yang diberikan oleh Allah kepada Nabi itu lebih bagus. Jadi jika mereka mengaku lebih daripada Nabi, itu sebenarnya telah menunjukkan mereka telah menyebarkan ajaran sesat. Kerana jika Allah hendak berikan sesuatu istimewa, lebih baik Allah beri kepada Nabi sebab dia adalah pesuruh Allah dan akan menyampaikan agama Allah. Jadi buat apa Allah nak bagi kepada mereka? Yang mungkinlah Allah bagi kelebihan itu mungkin ada kebaikan. Tapi kadang-kadang orang gunakannya untuk keburukan. Orang kadang-kadang ada yang nampak hantu akan melakukan orang lain. Sebagai contoh, orang yang nampak hantu dah kata, hantu ini mengikut kau. Lepas tu dia boleh menggunakan apa saja. Macam, kau kena ikut apa yang aku buat supaya hantu itu tidak mengikut kau. Apa itu syaitan semua tu, syaitan, iblis semua tu takkan mengikut kau. Jadi orang itu akan terpengaruh sebab orang itu ada ilmu dan mendapat perkara-perkara yang orang tak nampak. Jadi sebab itu dia akan mengikut dan sudah dia akan mengikut ajaran sesat. Cubalah berfikir secara logik. Takkanlah semata-mata benda yang kita tak ada, kita nak dapatkan juga. Tak semua yang kita nak, kita akan dapat. Kena ingat tu, Allah tak beri apa yang kita nak, tapi Allah beri apa yang kita perlu. So apa yang kita ada tu bersyukur. Jangan tunggu bahagia bersyukur, tapi syukurlah sehingga bahagia. Jadi sebab itu, saya nasihat kepada orang-orang di luar sana, rakan-rakan saya semua, janganlah mudah terpedaya dengan agenda ini. Kerana kita tak tahu apa yang mereka sembunyikan. Mungkin nampak baik di luar, tapi buruk di dalam. Dan tak semestinya orang yang nampak buruk di luar, tak semestinya dia akan tetap buruk. Dia ahli neraka, kita ahli syurga. Dia buat jahat, kita buat baik. Tak semestinya. Kadang-kadang kamu tak tahu pun yang orang yang jahat tu, dia sebenarnya ingin sangat jadi baik. Tapi kita yang selalu mengutuk dia, mencaci dia, menghina dia, membuatkan niat dia untuk berubah tu kadang terbatal. Dan kita pula menjadi penyebab. Dengan itu kita akan mendapat dosa. Jangan ingat orang yang buruk pada zaman dulu, masa silam dia, orang yang ingat dia, tak ada masa depan. Sebab sebaik-baik orang pun mesti ada masa silam yang buruk. Dan seburuk-buruk orang pun mesti ada masa depan yang mungkin lebih cerah. Kita tak tahu, Tuhan telah menetapkan segalanya. Mungkin Tuhan tetapkan pada awalnya dia menjadi orang jahat. Tapi memang tahu Tuhan menetapkan
akan ada satu masa dia akan insaf dan dia akan berubah ke arah yang lebih baik. Jika seorang itu nak berubah, kita sepatutnya membantunya, bukannya mengutuknya. Kita membantu orang untuk ke arah yang baik dan kita akan dapat kebaikan dan juga mendapat pahala. Janganlah kita mengutuk orang lain. Sebab kadang apa yang kita buat tu, kita tak sedar pun salah. Tapi kita anggap macam, wah, aku ingin membetulkan dia. Tapi memanglah betulkan, nak tegur boleh, nak nasihat boleh, tapi dengan cara yang betul. Jika kita nasihat dia dengan cara yang baik, dia akan mudah berubah. Jika kita mengutuknya, contoh, kita nak merubah orang ke arah yang baik, kita terus tegur dia depan orang ramai, itu akan buatkan dia rasa malu dan membuatkan orang lain macam, ya Allah, teruknya dia, kita tak nak mendekat dengan dia. Dan itu dia akan macam susah nak berubah. Kita kena tegur dengan cara yang baik, yang penuh berhikmah. Sebab Nabi pun mengajar kita tegur dengan cara yang baik, bukannya menghina orang. Ingatlah, nak tegur jangan sampai mencaci, nak beri jangan sampai mengungkit. Satu benda, mengungkit, orang akan sekarang guna mengungkit lah, sebab mengungkit akan dapatkan apa yang kita nak. Tapi kadang ada orang cakap yang, weh, mengungkit, padahal itu tidak. Padahal dia bukan mengungkit sahaja, dia mengingatkan. Sebab kadang orang ni memang manusia kan, dia lupakan jasa orang lain, jujur. Jadi orang nak ingatkan dengan cara yang baik, tapi orang akan berfikiran macam, ya Allah, dia mengungkit. Orang biasanya yang jenis macam nak gunakan agama, dia akan cakap, oh, mengungkit, habislah pahala-pahala dia, lesah. Padahal dia nak mengingatkan. Jika dia mengungkit yang berlebihan, itu akan buatkan dia hilang pahala. Contoh, kita telah membantu orang selama 10 tahun. Contoh, lepas tu kita nak tegur dia dengan cara yang baik. Kita kata, aku dah tolong kau 10 tahun, tolonglah berubah ke arah yang baik. Dan dia pun kata, kau mengungkit, habislah pahala kau, lesah. Tak, itu tidak betul. Kita menegur ke arah jalan yang baik. Jika seorang itu, contohlah, orang yang telah memberi kita apa-apalah sejak daripada kecil, dan dia mungkin balik, dia macam menyuruh kita membayar balik benda yang dapat tu, itu baru mungkin senang. Dan itu sebenarnya lagi rugi. Sebab jika dia mungkin daripada awal, daripada tarikh mana dia mungkin tu, daripada itu sampai ke tahun sekarang ni, pahala dia memang betul-betul lesap. Itu yang sebetul-betulnya. Jika kita mengingatkan, orang tak tahu sebenarnya kita niat untuk mengingatkan, tapi orang akan berfikir macam, wow, dia mengungkit. Sebagai contoh lah, ni cerita betul lah, aku tak nak mengingatkan siapa, aku bagi nama X. X ni seorang kawan aku, dia telah pinjam duit aku banyak jugalah. Dan dia, bila aku macam kata, bila kau nak bayar hutang kau, sebenarnya kita nak mengingatkan, tapi dia macam, kau mengungkit hutang kau pada aku, so selama ni kau tak ikhlas lah, habislah pahala kau semua ni, lusak. Kita cuma nak mengingatkan. Kita bukan memaksa macam, kau bayar hutang aku sekarang, kau tak aku bunuh kau. Tak ada. Kita ingatkan dengan cara yang baik. Bila kena bayar hutang, kalau tak boleh, bayar sikit-sikit. Itu contoh. Dan ada orang juga macam menggunakan jasa. Sebagai contoh, pengasuh. Pengasuh kadang dia mengasuh kita sejak daripada kecil, dan dia kata, aku telah mengasuh kau daripada kecil, kau tidak berubah soal apa. Sekarang kau kena bayar balik apa yang aku telah berikan kepada kau daripada kecil sampai sekarang. Itu mungkin sebenarnya, dan pahala dia memang besar. Jika dia buat hari, ya Allah, tak tahulah apa yang dia kumpul selama ini, mungkin dosa je kot yang tinggal. Jadi sebaiknya janganlah kita menggunakan apa saja kelebihan kita ada untuk kepentingan diri dan untuk mendapatkan apa yang kita nak. Jika kita ada sesuatu benda, kongsi. Even macam ni lah, aku ada gula-gula, kita boleh berkongsi dengan orang lain. Berkongsi dengan orang lain supaya kita dapat kebaikan. Ingat, dalam rezeki kita ada rezeki orang lain. Dan sisinya apa yang kita ada, kita tak boleh share. Bila kita share tu, dia akan dapat banyak kelebihan. So ya, lapar. Lapar. So, macam saya cakap tadi, buat perkara yang baik, perkara buruk tinggalkan. Tapi ini yang dibolehkan kalau kita terpaksa. Contoh, kita nak ingatkan dia ke arah yang baik, kita terpaksa mengungkit. Itu jika terpaksa untuk berubah ke arah yang baik, tak apa. Tapi orang sekarang ni suka mengungkit perkara yang lepas, mereka macam dia buruk, kita lah baik. Kita tak tahu sebenarnya, mungkin Tuhan telah maafkan dia.
kadang-kadang orang nak berubah ni, dia bukan mudah sebenarnya nak berubah. Dia ambil masa. Jadi bila dia tengah berubah, orang mungkin kisah silam dia. Contoh, waktu kecil tu, dia banyak couple. Okay, couple haram. Dia banyak macam isau kok, berzina. Mungkin dia daripada kecil merokok. Mungkin dia ada masa dia minum arak. Bila nak berubah, macam, wih, orang minum arak lah, pergi berubah. Orang merokok berubah. Macam tak percaya. So kita macam kutuk dia. So itu akan membuatkan niat dia memang tak boleh. Dia dah ada niat dah baik dah. Tuhan dah datangkan jalan dah untuk dia berubah. Tapi orang menghina dia. Itulah yang berlaku pada zaman sekarang. Dan itulah yang perlunya sekarang ni, orang perlukan sahabat untuk membimbing. Sebab kita takkan hidup di dunia bukan seorang diri. Kita perlukan orang lain untuk membantu kita juga. Dan sebaik-baiknya sahabat yang boleh membantu kita ketika susah dan senang. Bila kita senang, dia mengingat kita supaya jangan berlebih-lebihan. Kerana masa susah akan tiba juga. Bila kita susah, dia akan menghulurkan pertolongan kepada kita dan meringankan apa saja beban yang kita ada. Itulah gunanya sahabat yang sebenar-benarnya. Okey, nasihat saya terakhir kepada korang semua, tolonglah, janganlah dan jauhilah daripada ajaran sesat, daripada perkara yang boleh membawa kepada keburukan, daripada sifat mengungkit. Biasa kita tahu mungkin itu memang akan berlaku juga walaupun kita tak sedar sebenarnya. Tak apalah, yang penting kita cuba ke arah yang baik. Jika marah, bukan nak kata bagus, bukan nak kata elok sangat, tapi sebaik-baiknya bila kita marah, kita diam. Sebab nak tengok orang punya kesabaran kan. Sebenarnya orang kata sabar ada had. Memanglah, memang sabar ada had sebenarnya. Tapi itu fikiran orang sebenarnya. Sabar sebenarnya tiada had. Melainkan kita yang tetapkan had kepada sabar itu. Jika kita letakkan sabar kita tahap tu je lah. So sebaik-baiknya bila kita marah, kita diam. Biar orang tu bercakap. Bila kita diam, orang tu bercakap, itu menunjukkan orang itu tidak matang dan tidak bagus. Dia telah bercakap ikut hawa nafsu. Sebab bila kita marah, nafsu kita akan bercakap. So sebabnya bila kita marah, kita diam. Apa saja bila kita marah, diam. Tak puas hati, diam. Kita cuma berdoa kepada Tuhan. Semoga Tuhan beri pintu hidayah kepadanya. Jika Tuhan tak berikan pintu hidayah kepadanya, mungkin Tuhan akan datangkan orang lain untuk menegurnya. Tapi ada juga yang tak nak terima. So akan fikir dirinya bagus. Dan itu sepatutnya takkan berlaku. Jadi apa-apa pun, saya doakanlah semoga orang luar sana yang tengok video ni tidak terpengaruh dengan analisis luar dan fahaman yang tidak sepatutnya. Okey, jangan lupa follow IG saya Zara ZKRY, dan jangan lupa add saya dekat Facebook Zarul Zikri. Jangan lupa subscribe YouTube channel ini Zarul Zikri. Okey, bye. Assalamualaikum.